Okey, Assalamualaikum. Pagi ni kita ada taklimat. Kita dipanggil oleh MP MBPJ Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kita amat berterima kasih dan memanggil penduduk-penduduk dari Damansara Damai untuk memberi katanya ada taklimat. Okey, kita semua datang hari ini bersama-sama penduduk untuk menghadiri taklimat pada pagi ini, dan terima kasih diucapkan pada Encik Ahmad Akhir bin Pawan Cik yang mempengurusikan taklimat ini. Kita penduduk dipanggil dan orang daripada Tok Kong ni tuan. Ya. Pencadang pun dipanggil sama. Tapi yang saya tak puas hati tu, kenapa ahli majlis ni jadi pengerusi? Kenapa tak dipengerusikan oleh pengarah perancang? Kenalah dengar denyutan hati rakyat. Sepatutnya panggillah respect penduduk juga, mendengar apa isi hati rakyat. Dan saya berharap sangat benda ni rakyat dah kemukakan tadi tu dibawa ke MB. Dan satu lagi, penduduk kat sana tak menghalang pun pembinaan Tok Kong ke apa, tetapi tak sesuai kat kawasan tu, binalah di kawasan yang lain. Banyak kawasan yang lain ada. Sedangkan kawasan situ walaupun penduduk ramai, saya rasa melebihi 200,000 kan Ya. Cuma ada satu masjid. Mereka pun tak minta masjid banyak-banyak. Dia tahu kawasan tu memang jam, teruk sangat kawasan lalu lintas kat sana. Jadi saya mengharap sangat MB Selangor cakna perkara ni, tolonglah buat sesuatu kepada rakyat. Sebab benda ni asyik datang taklimat lah itu ini, benda ni tak selesai. Kes jalan penduduk dah buat rayuan. Dah banyak kali dah kepada MBPJ pun tak selesai. Ditambah pula perkara baru dengan adakan Tok Kong kat situ. Saya dah turun padang, saya tengok kawasan tu memang tak sesuai sekali. Saya berharap sangat saya minta sangat MB turun padang cakna pasal rakyat. Tak boleh mengharap pada ahli-ahli majlis ke ahli parlimen kat sana. Sama-samalah turun padang. Bersama-sama rakyat, dengar denyutan hati rakyat. Rakyat kat bawah ni tengah susah dah lah dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan bila nak keluar rumah jam lagi tension. Dengan sekolah kat situ banyak membahayakan kepada budak-budak sekolah dengan keadaan lalu lintas yang teruk sangat. Okey tuan, sambung. Terima kasih Kak Jan. Aku cuba sikit keterangan ringkas lah ya. So saya nak maklum di sini seperti yang berlaku dalam mesyuarat perjumpaan dengan pihak MPPJ pada hari ini. Okay, walaupun jadi pukul 11 tapi lewat sikit lah, pukul 12. Tetapi apa yang saya lihat di sini, kita tidak cukup masa untuk sampaikan maklumat-maklumat yang lengkap, berfakta. Saya rasa hampir hanya 50% saja mereka dapat mendengar taklimat daripada kita. So dipendekkan pula. Jadi tak dapatlah nak kita berujar dengan lebih selanjutnya dengan lebih lengkap. Okey, sebelum tu saya maklum ya, kami ni daripada penduduk Damansara Damai ya, yang dah hadir hari ini adalah daripada gabungan Persatuan Penduduk dan Komuniti Damansara Damai dan juga Urustia Badan Bertindak Damansara Damai. So apa yang kita dengar taklimat tadi, kemudian kita buat pula kita punya pembentangan, tak capai lah. Mereka nak juga, saya rasa nak juga mendirikan bangunan Tok Kong tersebut ya, di kawasan yang saya rasa tidak memenuhi kriteria ni lah. Okay? Tidak mengikut garis panduan dari segi lokasi dia, jarak dia kan, infrastrukturnya banyak. Kalau saya nak cerita terlalu detail, memang tidak sesuai, dan kita tidak sesuai. Dan nanti sahabat saya akan terangkan sikit apa sebab dari segi jarak dan prosedur dia, apa yang patutnya boleh buat pembangunan di situ, apa yang tak boleh. Jadi yang jelas kat situ, cara keseluruhannya saya tekankan, kami memang membantah pembinaan, apa jua bentuk pembinaan, bukan sahaja kuil, apa jua bentuk pembinaan di dalam Damansara Damai selagi jalan keluar masuk kedua tidak dilaksanakan. Ya, so
Sudah hampir 20 tahun benda ni. Benda tu dah diluluskan. Tapi kenapa tidak dibuat juga? Diubah pula jadi jalan sahala. Kan lagi merumitkan keadaan. Dan berbagai rungutan daripada penduduk dan juga kesesakan. Ya, berbagai kemalangan berlaku tau. Kalau kita lihat betul-betul untuk kronologi dia, kemalangan banyak berlaku. Ya. Two way jadi one way. Tuan-tuan bayangkanlah sendiri. 2 kilometer surround dan keliling. Jadi dengan sini saya mewakili penduduk seluruh Damansara Damai, hampir 200,000 orang, majoritinya orang Islam. Kami membantah pembinaan Tokong dan meminta pihak berwajib melaksanakan jalan keluar masuk kedua yang telah sedia ada dari bandar Deseriang tu ke SD 13/3. Itu kami memang tekankan sangat. Dah lama dah tu, dah lulus, bajet pun dah ada, tapi tak dibuat hingga ke hari ni. Apa ahli majlis kita buat ni? Itu yang kami tertanya-tanya. Berapa penggal dia pegang sebagai ahli majlis? Okey, saya nak menambah sikit ya. Tadi masa taklimat tu, saya rasa tak puas hati sebab suara penduduk cuma dengar 50% je. Sepatutnya dengar keseluruhan. Baru mereka boleh bawa benda ni ke mesyuarat. Jadi kalau dengar rayuan penduduk sikit je, macam mana nak bawa ke atas? Jadi benda ni tak sampai. Sampai bila? Ahli majlis duduk situ 15 tahun tuan. Ya. Apa ahli majlis buat? Kalau ahli majlis kalau berfungsi takkan jadi macam ni. Itu saya tak puas hati sebab dengar rintihan rakyat tadi penduduk 50%. Kenapa tak luangkan satu hari itu untuk mendengar rintihan hati rakyat? Baru bawa ke atas. Ini tak kena. Tak fair pada rakyat. Rakyat kawasan Damansara Damai. Saya Rizal daripada gabungan NGO Damansara Damai. Di sini saya nak tekankan berkenaan dengan cadangan tapak pembinaan. Kalau saya baca daripada garis panduan, saya dapati yang sekarang ni bila kita tengok jarak ada lebih kurang 10 meter daripada pagar penduduk dengan tapak projek tersebut, tapak cadangan. Tapi kalau kita baca di sini, sekurang-kurangnya 100 meter daripada kediaman majoriti penganut agama lain, melainkan mendapat persetujuan daripada jawatankuasa penduduk setempat. Okey, atau sekurang-kurangnya 300 meter bagi memisahkan kawasan penduduk dengan tapak cadangan. Jadi dekat sini je, walaupun tapaknya hanya 0.25 meter saja persegi, 0.25 hektar persegi, tetapi kita nampak kecil, tapi dekat situ dia dah nampak melanggar peraturan, syarat-syarat peraturan membina cadangan membina tersebut. Jadi itu antara faktornya. Paling kita bimbang ialah dahlah sempit. Kemudian jalan di sekitar tersebut hanya ada satu lorong pergi dan balik. Dan simpang 3 berhampiran, betul-betul simpang 3. Jadi kami amat gusar dan bimbang. Seperti yang kami tunjuk dalam taklimat tadi, kami dah tunjuk video kesesakan yang sedia ada ni, adakah dia akan berulang dan bertambah lagi yang kita expected. Jadi itu daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Urustia Gabungan Penduduk Damansara Damai, Haji Mustafa. Dan antaranya seperti mana kata Puan Hajah tadi, kan, Puan Jan tadi, berkenaan dengan bantahan kita ni, sebab kita kat Damansara Damai saja ada lebih pada 3 sekolah. 3 sekolah kebangsaan dan termasuk sekolah menengah, tu tak masuk sekolah agama. Pelajar lebih daripada 6,000. Ni keselamatan anak-anak kita, kan. Tempat yang biasa pun, yang tak expect berlaku aksiden pun pernah berlaku kemalangan, kan. Jadi memang tak sesuai langsung lah dia buat tokong ni berdekatan dengan tempat yang melalui jalan utama tersebut, ya. Hanya satu saja jalan laluan keluar masuk. Jadi kita sebenarnya tidak halang dia nak buat, tetapi tempat ni memang tak sesuai, menambahkan kesesakan dan jadikan penduduk Damansara Damai seperti tin sardin lah. Kan dah pek tambah pek lagi, kan. Kalau sebelum ni seperti mana yang sahabat-sahabat kita lontarkan, kan, dalam taklimat tadi, memang bila berlaku kemalangan jadi lockdown dekat 4-5 jam, kan. Takkan kita nak jadi perkara ni selalu berlaku. Dan ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang ada rumah di Almani Kondo tak sanggup tinggal, terpaksa sewa tempat lain hanya semata sebabkan kesesakan.
Kan kesesakan sedia ni takkan ditambah lagi dengan kesengsaraan yang berlaku kepada kita kan setiap hari masa kita berjam-jam habis dengan atas jalan raya ni. Jadi kita minta tolong sangatlah pihak MB tolong turun padang tengok patut ke tak patut perkara sebegini berlaku ya. Dan begitu juga jalan keluar masuk daripada PJU 10/1 semua ada 35 atau 36 jenis perumahan ya yang menggunakan tanah atau menggunakan laluan yang sama dan laluan persekutuan 54 daripada Jalan Kepung Sungai Buloh. Jalannya hanya satu keluar dan masuk, tetapi padat dengan pembangunan. Ini nak ditambahkan lagi dengan tokong dan juga bangunan nak buat lagi 43 tingkat. Memang kita tak setuju lah. Dan kita harap pihak-pihak di atasan sana supaya tolong turun padang dan ambil berat tentang perkara ini ya. Janganlah anggap kita ni sebagai rakyat yang marhain ini kita boleh mendiamkan begitu saja kan, sebab kita memang stres dengan apa yang berlaku dan jangan tambah kesengsaraan kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus daripada Kemanusiaan Rakyat Malaysia. Daripada Persatuan Kemanusiaan Rakyat Malaysia bersama-sama dengan BPIM. So daripada apa yang saya lihat tadi, apa yang saya dengar tadi daripada luahan daripada penduduk di kawasan tersebut, kawasan Damansara ni, macam banyak sangat dia punya persoalan yang berlaku di kawasan sana berkaitan dengan jalan. Satunya bab jalan tu memang banyak lah kan. Banyak isu yang dah diketengahkan dengan fakta dia, dengan apa, segala maklumat dah diberi kan. Tapi kita tak faham kenapa permasalahan itu tak diselesaikan dahulu kan. Setelah itu pula dia buat pula bahagian yang tokong ataupun bukanlah kata tokong, ataupun pembangunan di kawasan tersebut. Satu pembangunan yang di kawasan tersebut itu pula keberkepadatan pada pandangan yang saya lihat tadi dan maklumat yang diberikan tadi menunjukkan majoritinya Muslim, Melayu, penduduk Islam. Tapi agak ganjil, kenapa perlu dibina sebuah toko, rumah ibadat berbangsa lain kan, agama lain di kawasan tersebut. Okey, mungkin ada benda yang baik, tapi kedudukan itu memang tak sesuai langsung. Pada pandangan ini tidak bersesuaian kan? Dia tidak bersesuaian di kawasan tersebut. Pada saya kita patut difikirkan balik untuk diletakkan di kawasan yang lebih sesuai, kurang padat dengan penduduk bangsa dia kan. Kita kan sesuaikan kedudukan itu kan. Okey, jadi itu mungkin pihak berkuasa MBPJ kan perlu lebih cakna, lebih faham dengan permasalahan di kawasan tersebut kan. Jadi setakat itu. Okey, terima kasih. Saya nak tambah satu lagi berkenaan dengan pembinaan cadangan pembinaan FINAS yang berada di Damansara Damai. Oh, yang baru ya tak? Yang baru. Pembinaan bukan sedang buat. Sedang buat. Dah dilaksanakan. Jadi tadi tak sebut dalam meeting tadi, tak limat dia tak catat lah. Tak catat. Tak sebut. Tak sebut. Jadi ini sudah tentu confirm akan menambahkan lagi kepadatan menggunakan jalan 10/1 dan keluar masuk hanya satu jalan tu lah. Jadi mana lagi kami nak ruang untuk kami rasakan selesa apabila ini ditambah. Jadi kalau tengok 2-3 lagi kalau akan datang, kalau kita tak tekankan isu ni, nanti terus masuk jadi kita bimbang. Jadi harap dapat perhatian pihak berwajib untuk kami di Damansara Damai ini, insya-Allah. Lagi satu saya nak mencelah sikit berkenaan dengan ahli majlis MBPJ Zon 1 ni yang meliputi Damansara Damai, Seri Damansara dan Damansara Perdana. Betul beliau sebagai pengurusi tetapi nampak selama 15 tahun tak nampak sangat apa yang dia buat dalam untuk menyelesaikan masalah penduduk yang jalan utama ni. Sepatutnya daripada tahun 2000 lagi tak silap dah ada perancangan masuk untuk bagi laluan kedua tembus ke 13/3 Jalan Tanjung sana, tapi peruntukan ada, tetapi kenapa tak buat benda ni? Kenapa tak buat? Dan dia sedia maklum tentang perkara ni dan dia pula menyokong tentang pembinaan tokong tu di tempat kawasan majoriti Islam. Yang kedua berkenaan dengan peniaga kelapa kan, tempat yang dia meniaga sekarang ni, orang peniaga memang tempat yang tidak sepatutnya. Tempat kita buat U-turn tu selalu akan menyebabkan tersekat laluan kan, orang berhenti, memang tak sesuai. Kenapa ada isu double standard?
Saya dulu kira-kira 18 tahun dulu saya pernah ikut Mercy. Saya baru letak, kononnya nak niaga lah, tak sampai berapa hari diangkut saya punya gerai-gerai semua, dan saya dah bayar saman pun. Tiba-tiba nak angkat, dia demolishkan semua benda saya. Bayangkan, ni menunjukkan double standard. Tetapi ni boleh terang-terang dekat tepi jalan berniaga macam ni. Lepas buat tapak simen lagi. Ni ada skandal ke apa benda? Yes, tak tahu saya orang apa. Ni siapa yang terbabit dalam perkara ni, saya tak tahu. Kan, jadi saya harap SPRM tolong ambil hal isu ni supaya benda ni jangan nampak sangat, kan? Nampak saya tinggal di Bandar Seri Damansara daripada tahun 97, kan? Memang kawasan saya Seri Damansara Prima, Damansara Damai, dan saya ada keluarga di dua tempat, kan? Jadi bila berlaku perkara sebegini, kena pada batang hidup saya dulu, saya cerita 18 tahun dulu, diangkat dan dia kata boleh bayar saman, ambil. Saya bayar saman, habis demolish. Saya terpaksa telan kepahitan yang berlaku. Tapi kenapa ada isu double standard kat sini? Jadi ini benda yang tidak sepatutnya berlaku. Minta sangat supaya kalau perkara begini sampai nampak depan masyarakat ini, biar SPRM masuk dan siasat apa yang berlaku sebenarnya benda ni. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera semua. Saya Firdaus, aktivis bersama dengan gabungan Persatuan Penduduk. Saya sekadar nak menambah sedikit sebab kita bersama dengan isu ni, walaupun tidak daripada awal. Tapi apa yang saya nak tambah ni sikit saja. Apa yang dibawakan oleh penduduk melalui persatuan dan gabungan ni, sebenarnya apa yang saya lihat bila kita tengok sendiri pelan strategik MBPJ, apa yang dibuat oleh gabungan ni, apa yang diusulkan dalam bentuk bantahan dan juga saranan untuk jalan-jalan kemudahan untuk penduduk, sebenarnya dah menyokong teras satu, kan? Teras satu MBPJ sendiri, iaitu melaksanakan tadbir urus yang cekap dan berkesan dan berintegriti ni. Secara langsung bantahan dan saranan yang dibuat oleh gabungan Persatuan Penduduk ni, Damansara Damai ni, dah menyokong 7 daripada 8 strategi yang digariskan oleh MBPJ sendiri. Dan sekiranya pembangunan diteruskan, bukan saja Tokong, tapi cadangan pembangunan bangunan apartmen 43 tingkat, tak silap saya, di sebelah tu saja, seberang tu saja, okey, dan menggunakan jalan yang sama juga, secara langsung MBPJ sendiri sedang melanggar ataupun sedang memusnahkan 7 daripada strategi dalam teras 2 mereka yang mereka sendiri gariskan, untuk SDG yang dirancang oleh mereka sendiri. Okay? So jadi, dan juga ia boleh menjejaskan hasil majlis melalui teras 4 SDG yang digariskan juga oleh MBPJ sendiri. Baca sikit yang mana? Jadi kalau kata ikutkan teras satu yang saya nampak boleh yang disokong terus oleh gabungan ni adalah strategi nombor 3, memantapkan sistem perkhidmatan pelanggan dan juga memantapkan penguatkuasaan berlandaskan undang-undang dan peraturan. Dan juga yang paling penting adalah strategi nombor 7, meningkatkan community engagement dalam perancangan dan pembangunan. Inilah yang dibawakan oleh gabungan ni. Okey. Dan kemudian sekiranya berlaku juga pembangunan ni dibuat, okey, ia sendiri akan melanggar strategi 3 dalam SDG Trust 2 SDG MBPJ, iaitu meningkatkan kualiti hidup komuniti yang sejahtera dan harmoni. Benda ni dah dilanggar. MBPJ sendiri akan melanggar sekiranya ia diberikan kebenaran untuk dilaksanakan. Dan juga strategi keempat, memperkasakan persediaan yang inklusif dan selamat. Tadi dah disampaikan beberapa kali oleh pihak gabungan, benda ni akan menyebabkan keadaan yang lebih tidak selamat di kawasan tu. Okay? Jadi yang kita tengok sendiri, saya rasa benda ni kita boleh tengok dekat website pun ada, kan? MBPJ yang gariskan sendiri benda ni. Jadi kita harap di sini MBPJ dapat menghormati dan juga memegang apa yang telah digariskan oleh mereka sendiri melalui pelan strategik berteraskan SDG ini, dan ada 1, 2, 3, 4 teras yang digariskan oleh MBPJ sendiri. Jadi kita harapkan MBPJ dapat menghormati apa yang mereka sendiri telah gariskan, dan benda ni akan memberikan impak kepada penduduk di bawah kawasan tadbiran mereka. Dan apa yang berlaku sekarang daripada Persatuan Penduduk adalah untuk menyokong MBPJ itu sendiri sebenarnya, untuk mencapai
plan strategik yang telah digariskan. Okey, jadi benda ni kita tak melanggar apa yang MBPJ nak buat, kita menyokong lagi. Okey, jadi apabila kita menyokong, kita harap MBPJ dapat mengambil langkah dan juga keputusan yang ke arah membantu balik penyokong untuk mereka sendiri boleh mencapai apa yang mereka rancangkan, insya-Allah. Terima kasih. Ya. Okey, tadi kita ada dengar rayuan daripada Haji Mustafa, bahagian penguatkuasa tak berfungsi. Lepas tu saya cuma ahli majlis yang apa tak, ahli majlis ni Encik Suryas. Saya dengar penduduk kata dah berkhidmat kat situ 15 tahun sebagai ahli majlis. Takkan dia tak turun padang, tak peka benda ni. Sepatutnya MB kalau ahli majlis tak berfungsi, tukarlah orang yang boleh buat kerja. Tak payahlah buat macam ni. Saya tahu MB memang kuat buat kerja, bagus. Tetapi ahli majlis, orang bawah ni MB, turunlah padang MB, tengok cakna dengan rakyat kat bawah. Okey, terima kasih. Okey, baik. Di sini saya nak sentuh sikit sebelum kita akhiri. Tentu saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang terlibat. Cuma di sini saya buat satu rumusan. Bagi saya, apa yang kita dengar taklimat dan apa yang kita present daripada kita tidak achieve 100% sebenarnya. Tak sampai pun masa terhad, kan? Jadi saya tak tahulah bagaimana keputusan besok yang akan dibuat. Walau bagaimanapun kita berharapkan satu keputusan yang baiklah, okay? Dan di sini saya ambil kesempatan ucapkan tahniah kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Zahrin bin Saigon Amigon, Datuk Bandar kita yang baru. Semoga kesenangan daripada Datuk dapat kita teruskan dan haraplah Datuk boleh refer balik, buka balik buku lama kita ya. Sejak tahun 2000 apa usaha yang penduduk telah buat ya. Kami mintalah supaya kita ke arah bandani tersebutlah. Sekian daripada saya. Mana tahu Datuk Bandar boleh panggil kita kan? Ya, ada Datuk Bandar ini hari memang tidak ada tidak ada apa-apa keputusan saya rasa. Ini bukan kita hanya mendengar taklimat. Okey, lepas mendengar taklimat, kita suarakan hasil taklimat tersebut, iaitu pembentangan tentang pembinaan tokong tersebut. Ya. Jadi kita merangkumi semua bila menyebabkan tokong ada jalan, kan, ada benda-benda yang berkaitan. Jadi kita overall. Benda ini wujud dah sejak tahun 2000 lagi. Ya, tidak ada pembaruan. Taklimat sekadar taklimat, tak ada macam apa-apa respon daripada ahli majlis, sebab penduduk pun ada datang kan. Ya, saya ada mention tadi, saya ada mention hal ini dari segi jalan sebagainya yang diusulkan oleh ahli majlis sendiri, Cik Suris. Okey, permohonan tu dah diluluskan dan dilaksanakan. Keputusan dah dibuat oleh MPPJ. Dan saya rasa mereka pendengar yang tegar lah, kan. Jadi hari-hari kita pun buat presentation tentang apa yang kita bantah, tetapi tak delivered. Jadi sahabat kita tadi ada buat sikit pergulungan, alhamdulillah lah, berfakta dari segi lokasi, dari segi infrastruktur, spek dan sebagainya. Projek tokong tu dah berjalan atau belum? Sedang mencadang untuk membenakannya. Jalan tak selesai lagi. Kui nak bina, tokong nak bina, bangunan berkembar 2 tingkat nak bina. Ini apa cerita ni? Ada perjumpaan susulan tak lepas ni, macam nak bertanya pada Surais apa perkembangan sebab dah dekat beberapa itu saya harap, kan? saya berharap sangatlah. Saya berharap sangat ahli majlis, PBT yang berkenaan merombak balik ataupun membuka balik ruang untuk kita duduk sama-sama berbincang lah. Ahli majlis bukan lantikan daripada penduduk ke penduduk? Bukan. Okey, saya nak jawab tadi Puan cakap tadi kan. Puan kata selesai mesyuarat tadi tu. Mesyuarat tadi saya dah bagi tahu. Mesyuarat tadi kenapa dengar rayuan penduduk 50% je. Patutnya dengar keseluruhan, bukan macam tu. Tak boleh macam tu. Jadi macam mana rakyat bila nak mengundi nak cari rakyat. Datanglah ni kepada rakyat, mendekati rakyat. Ini Suresh tak ada turun bertanya lebih. Tak ada. Kalau dah kata 15 tahun sedangkan jalan pun tak selesai, tiba-tiba tokong ni dia nak menyokong tu. Tak patut macam tu. Saya harap Datuk Bandar baru ni pun panggillah penduduk, berjumpa, beramah mesra dengan penduduk, turunlah padang. Buat masa ni belum tak ada lagi ahli majlis ke ataupun sesiapa yang turun lagi yang beginilah kesimpulan paling simple sekali lah. Wujud daripada masalah ini wujud daripada tahun 2000 sehingga sekarang. Yalah,
lama kan? Masih juga lama situ. Sudah sejak dah 15 tahun dulu lah. 15 tahun. Dalam Damansara Damai tu tahun 2000 lah. Tu isu jalan dah mula lah. Bila penduduk ramai makin bermasalah lah. Kan? Jadi isu tu dah berlaku dah. Apa solution yang sedang dibuat? 15 tahun. 4 penggal, 5 penggal kot. Ya, hampir. 2009 PH. Apa dia buat? Tak ada. Jadi maka berlakulah bantahan-bantahan seperti ini. Bantahan ni bukan satu bantahan yang sengaja diadakan. Tidak. Okay, kami semua bergerak sendiri. Tidak ada terima pembayaran pun. Kami keluar tenaga wang ringgit sendiri. Ya. Jadi kena faham benda ni. Tapi saya hari saya lahirkan rasa kesal saya kerana saya rasa taklimat ni hari perjumpaannya dengan PPJ gagal. Bagi tadi saya cakap gagal sebab dia kita dengar taklimat saja. Suara daripada kita pun saya rasa tak tahulah ada minit ke tidak selepas ni. Sebelum ni pun dia takut mungkin kita tanya minit yang lepas-lepas dia dah declare no minit. Tapi tak no point lah kalau datang meeting tak ada minit. Tapi apa dia kata dia akan sampaikan pada pihak. Tak sampaikan dengan minuted is different. Kalau sampaikan hilang macam tu. Jadi ayah kata daripada saya mohonlah agar perkara ni pihak BPT berkenaan Datuk Bandar dan berkaitan ambil berat. So tidak habis di sini dan mungkin akan memanggil kami semula untuk duduk berbincang semula tentang isu-isu ini yang sekian lama. Apa tindakan susulan macam taklimat hari ni? Mungkin lepas taklimat hari ni mereka ada buat kata putus tu ke macam mana? Biasanya kita mengharapkan begitu. Tapi tak ada apa-apa. Ya. Kita kena usaha sendiri. Ya, kita kena usaha sendiri berhubung. Minta mereka beri ruang untuk kita adakan sikit perjumpaan. Perbincangan harus ada. Itu fungsi ahli majlis Tak, dia kata tadi pengurusi pengurusi kata dia akan bawa perkara ni ke atas. Mesyuarat perancang. Mesyuarat perancang. Tapi kita nak tengoklah. Tapi kalau benda tu tak diminit, macam nak bawa ke atas takkan main. Memang cakap mulut benda akan tertinggal. Nampak tadi macam ada dia minit tadi wallah alam. Ada. Tadi dia kata umum tak ada minit. Umum tak minit. Dia umum tadi tak minit. Sekadar bual kosong. Kalau tidak tak gunalah bagi kita datang. Tapi kita buat live kita ada. Yes. Itu bukti kita. Banyak awal tadi pun dia maklumkan sesi ni adalah sesi taklimat. Bukan sesi perbincangan. Bukan sesi mesyuarat. Negotiation, bukan apa. Bukan. Dia sekadar nak tahu sahaja. Kita risau sesi yang dibuat adalah sebagai satu formality sekadar melengkapkan syarat. Okey, kami dah layan, kami dah panggil. Kita risau lengkap KPI. Kan boleh kita cakap itu. Sebab apa yang dibawakan oleh gabungan ni kalau kata mengikut gabungan ini adalah suara 10% daripada penduduk di kawasan tu. Seperti mana kalau klaim pihak ahli majlis tadi cerita 60,000 penduduk kawasan Damansara Damai. Maknanya suara tu dah mewakili 1/3 dah. Besar. 33.3% lah. Jadi sangat besar suara yang dibawakan ni. Yang mana saya yakin ahli majlis sendiri pun kalau nak kumpulkan suara sebanyak itu, dia pun takkan buat kerja tu. Bukan kita cerita dia tak mampu, dia takkan buat kerja tu. Okay? Jadi benda ni kena diambil serius lah. Dan kita harap macam Tuan sebut tadi, pihak Datuk Bandar baru yang kita ucapkan tahniah dan alu-alukan dengan lantikan, moga dapat bantu menyelesaikan isu ni. Semoga apa yang dihadapi oleh penduduk Damansara Damai sejak 20 tahun yang dulu, dah lama dah, dapat diselesaikan di bawah pentadbiran Datuk Bandar yang baru, kan? Dan juga ia dapat menambah kebaikan dan menambah keharmonian hubungan antara penduduk dan wakil penduduk dengan MBPJ melalui ahli majlis, insyaAllah.